Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bersama saya Ustazah Nur Asyah binti Zakaria dalam rancangan TV Pendidikan bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Pada hari ini Ustazah akan kongsikan satu tajuk dalam bidang akidah, iaitu Allah bersifat basar. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, apa kata kita lihat dulu beberapa gambar yang akan Ustazah kongsikan supaya kita dapat lebih memahami pelajaran yang akan kita pelajari ini. Kita lihat pada gambar yang pertama. Gambar pertama ini adalah merupakan gambar anak kucing yang sungguh comel. Anak kucing ini mempunyai bulu yang lebat serta berwarna oranye serta mempunyai mata yang berwarna kelabu. Kita lihat pada gambar yang seterusnya. Wah, comelnya bayi ini. Bayi ini mempunyai kulit yang putih, berambut hitam, bermata bulat dan berbaju berwarna putih. Sungguh cantik. Kita lihat pada gambar yang seterusnya. Sungguh bercahaya gambar ini. Tahukah murid-murid di mana letaknya gambar ini? Ya, gambar ini adalah gambar Kaabah. Gambar ini merupakan pusat melakukan haji dan umrah bagi umat Islam. Ia juga merupakan kiblat bagi orang Islam menunaikan solat 5 waktu dan solat sunat. Seterusnya, kita akan lihat gambar berikut. Wah, siapa yang minat bola sepak? Gambar ini menunjukkan satu perlawanan bola sepak. Mereka, para pemain sedang merebut bola untuk memenangi perlawanan. Jadi, kita akan terus pada gambar yang seterusnya. Wah, adakah ramai yang meminati buah ini? Apakah nama buah ini? Ini adalah buah durian. Buah durian ini dikenali juga sebagai raja buah kerana rasanya yang enak serta baunya yang harum. Daripada gambar-gambar yang Ustazah kongsikan tadi, dapatlah kita fahami bahawa kita dapat mengenali objek di sekeliling kita kerana kita telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penglihatan yang baik, mata yang jelas dan terang. Baiklah murid-murid, Ustazah ingin mengajak murid-murid untuk bersama meneruskan pembelajaran kita supaya kita dapat lebih memahami tajuk yang kita fokuskan pada hari ini. Sekarang kita akan mempelajari maksud Allah bersifat basar. Sifat basar bermaksud Allah dapat melihat setiap perkara sama ada yang nyata jelas atau tersembunyi, jauh ataupun dekat. Seterusnya, Ustazah akan nyatakan dengan lebih jelas. Sifat basar Allah tidak memerlukan perantaraan, peralatan bantuan dan tidak terbatas. Maksudnya, Allah tidak memerlukan alat untuk membantu penglihatan. Allah juga tidak memerlukan cahaya untuk melihat sesuatu yang gelap. Allah juga dapat melihat alam ghaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Allah juga dapat melihat zahir dan batin. Allah juga dapat melihat jauh dan dekat. Seterusnya, kita lihat pula kepada hukum beriman terhadap sifat basar. Hukum beriman kepada sifat basar ialah wajib ke atas setiap umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila meyakini wajib beriman kepada sifat basar Allah, maka manusia hendaklah meyakini setiap perbuatan yang dibuat akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun orang lain tidak dapat melihatnya.
Setelah memahami maksud Allah bersifat basar, juga hukum beriman kepada sifat basar, mari kita lihat pula dalil yang menyokong Allah bersifat basar. Setelah kita memahami dengan lebih jelas maksud dan hukum Allah bersifat basar, mari kita lihat beberapa dalil yang dapat menyokong tentang Allah bersifat basar. Kita lihat dulu dalil nakli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basirum bima ta'malun. Surah Al-Hujurat ayat 18. Ia bermaksud Allah itu Maha melihat apa sahaja yang kamu kerjakan. Seterusnya, kita akan melihat pula dalil akli Allah bersifat basar sebagai menyokong dalil nakli. Penglihatan Allah yang maha sempurna berbeza dengan sifat manusia yang serba kekurangan. Contohnya, al-umyun, iaitu buta dan tidak dapat melihat. Mustahil Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang lemah seperti makhluk yang ia ciptakan. Bukti lain yang dapat menyokong Allah bersifat basar. Yang pertama, penglihatan Allah tiada halangan. Ia tidak sama dengan makhluk yang ia ciptakan. Manusia akan ada halangan apabila ingin melihat sesuatu yang jauh. Manusia memerlukan alat untuk membantu penglihatan mereka. Seterusnya, Allah dapat melihat seluruh alam langit dan bumi tanpa memerlukan alat bantuan. Manusia memerlukan alat untuk melihat sesuatu yang jauh. Seterusnya, Allah juga dapat melihat perbuatan makhluk di waktu malam yang gelap, tersembunyi ataupun nyata, di alam ghaib ataupun di alam kubur. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah belajar tentang dalil nakli dan dalil akli Allah bersifat basar. Sekarang, kita lihat apakah kurniaan Allah kepada kita. Baiklah murid-murid, apakah panca indera yang dicipta oleh Allah kepada manusia untuk melihat? Wah, cantiknya mata ini. Allah telah mengurniakan mata yang berwarna biru kepada tuan punya mata ini. Ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna perang. Allah kurniakan mata kepada manusia. Hendaklah kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi penglihatan yang baik kepada kita dengan sebagai panduan supaya kita memilih penglihatan yang dapat mendorong kita melakukan kebaikan. Seterusnya, penglihatan manusia mempunyai batasan. Ustazah sendiri menggunakan alat bantu untuk melihat sesuatu yang jauh supaya lebih jelas, iaitu cermin mata. Cermin mata digunakan oleh manusia supaya dapat melihat sesuatu dengan lebih jelas dan terang. Seterusnya, penggunaan kanta pembesar. Kanta pembesar biasa digunakan oleh pelajar sewaktu membuat uji kaji mata pelajaran sains. Seterusnya, manusia juga menggunakan teropong. Teropong digunakan untuk melihat suatu objek yang jauh supaya penglihatan menjadi lebih jelas. Objek yang jauh itu akan dapat dilihat dengan lebih sempurna. Seterusnya, mikroskop. Mikroskop digunakan oleh para saintis untuk melihat organisma yang halus dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Baiklah murid-murid, daripada penerangan ustazah tadi, cuba murid-murid fikirkan. Yang pertama, apakah murid-murid dapat melihat sekiranya bekalan elektrik tiba-tiba terpadam di waktu malam? Yang kedua, nyatakan alat-alat yang boleh digunakan jika murid-murid ingin mencari sesuatu pada waktu malam.
Ya murid-murid, kita memerlukan peralatan untuk membantu kita pada waktu malam yang gelap. Baiklah murid-murid, sebentar tadi Ustazah telah kongsikan 2 soalan kepada murid-murid. Sekarang, apa kata kita sama-sama mencari jawapan kepada persoalan yang dikemukakan tadi? Berikut merupakan beberapa alat yang digunakan oleh manusia untuk melihat pada waktu yang gelap. Yang pertama, cahaya lampu. Yang kedua, cahaya lilin. Yang ketiga, cahaya pelita. Baiklah murid-murid, kita telah memahami tentang Allah bersifat basar. Seterusnya, Ustazah amat berharap murid-murid dapat meyakini dan mengamalkan segala apa yang telah kita pelajari supaya lebih teguh di dalam hati kita dan diamalkan sepanjang kehidupan. Pada hari ini, cuba kita lihat kesan meyakini Allah bersifat basar. Yang pertama, kita sentiasa berusaha melipat gandakan amal soleh untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita meyakini Allah melihat apa sahaja yang kita lakukan. Seterusnya, apabila kita meyakini kita sentiasa berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan kita dan menjaga dari melakukan perkara-perkara mungkar. Yang ketiga, kita memahami Allah bersifat basar dengan kita menjaga akhlak kita daripada terpengaruh dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga akhlak dan tingkah laku kita akan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan seterusnya hidup kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, akibat tidak meyakini sifat basar Allah, manusia sentiasa tidak puas melakukan sesuatu di dalam kehidupan, tetapi hendaklah memilih jalan yang diredai oleh Allah. Tetapi sekiranya tidak meyakini sifat basar Allah, maka manusia berani untuk berbuat larangan daripada Allah. Yang pertama, melakukan rompakan atau menjadi seorang pencuri. Seterusnya, menjadi kaki buli. Akhir sekali, tidak menjaga kesihatan dengan merokok. Baiklah murid-murid, untuk mengukuhkan lagi pembelajaran kita, apa kata murid-murid boleh lihat sebagai pengukuhan dalil-dalil lain Allah bersifat basar. Murid-murid boleh rujuk Al-Quran sebagai panduan. Yang pertama, surah Al-Mulk ayat 19. Yang kedua, surah Luqman ayat 28. Yang ketiga, surah Taha ayat 46. Yang keempat, surah Ali Imran ayat 15. Yang kelima, surah Al-Baqarah ayat 110. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita telah belajar satu tajuk yang sangat berguna dan bermanfaat kepada kita sebagai seorang Muslim, iaitu dengan meyakini Allah bersifat basar. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini ialah kita wajib beriman bahawa Allah Maha melihat setiap sesuatu yang jelas maupun tersembunyi. Oleh itu, kita hendaklah berhati-hati pada setiap tingkah laku kita bagi menjauhi dari mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di penghujung rancangan. Ustazah berharap dan berdoa agar murid-murid semua akan mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini sebagai panduan dalam kehidupan untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah sudahi rancangan kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.